Rahimahullahu ta'ala. Ini ciri yang ke-9 ataupun yang ketiga daripada 7 ciri ma'ani. Kalau kita susunan 13, ini yang ke-9. Kalau kita fokus sifat ma'ani, ini ciri yang ketiga daripada 7 sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9 daripada 13 ciri yang ada pada Allah Ta'ala ini ilmun. Ilmun artinya wajib bagi Allah Ta'ala itu mengetahui. Mengetahui itu dengan cara menghabisi, yakni meliputi sekalian perkara. Ini cara Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan di diri dia, dan yang keduanya cara dia mengetahui meliputi, yakni menghabisi sekalian perkara. Apabila sebut sekalian perkara, tuan-tuan, dia meliputi 3 perkara asas. Apa dia? Mustahil, wajib pada akal, perkara yang termasuk dan perkara wajib pada akal Allah Ta'ala tahu. Dan perkara yang keduanya mustahil pada akal pun Allah Ta'ala tahu, berada di dalam bidang kuasa dia. Yang ketiganya harus pada akal. Ini 3 benda, 3 perkara yang menjadi dasar dalam perbincangan ilmu akidah. Itu sebab tu dia kata Allah Ta'ala tahu meliputi semua perkara, sama ada perkara itu termasuk wajib pada akal, adanya diri dia, dia tahu. Adanya sifat pada diri dia pun dia tahu, itu perkara wajib pada akal. Ataupun perkara yang mustahil pada akal. Kita akan bincang contoh ni, tuan-tuan. Mustahil pada akal, termasuk perkara yang tidak layak bagi dia, dia tahu. Banyak perkara-perkara yang tidak layak bagi dia ni, sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, dia tahu. Itu dipanggil sifat istihalah bagi Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala tahu, bukan mustahil. Mustahil itu benda yang tidak ada, tidak sabit dia panggil. Adapun benda yang sabit, benda yang real, dia tahu. Dan benda harus pada dia, pada akal juga dia tahu. Kita akan bincang satu persatu, tuan-tuan. Contoh ini apabila kita masuk peranan. Ini kita view keraka dulu. Perkara yang harus pada akal juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Banyak perkara harus ini selain daripada wajib, selain daripada mustahil, semua berada di dalam harus pada akal. Allah mengadakan sesuatu perkara, tuan-tuan, dia termasuk di dalam perkara harus pada akal. Dia tahu. Mustahilnya Allah Ta'ala ini jahil. Ini mustahil Allah Ta'ala ini jahil ataupun tidak tahu. Dalilnya firmanullahu Ta'ala. Ini ringkas saja kita, tuan-tuan. Kita akan baca, habiskan dulu baca ini, kemudian kita akan buat kesimpulan. Kerana dia nota ataupun dalam kita panggil matan. Ini matan saja. Mustahilnya Allah Ta'ala ini jahil. Mustahil ini benda yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia yang tidak layak pada dia? Jahil. Dalilnya firmanullahu Ta'ala. Mana dalil satu je dia bawa. Adapun dalil akal dia tak bawa. Dalil nakal. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya bahawasanya Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu. Syai'in alimun, amat mengetahui. Alimun ini dia amat mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada diri dia. Baik, ke-10 hayatun insya-Allah lain kali. Baik, kita akan bincang, tuan-tuan, satu sifat ini seperti biasa. Setiap satu sifat kita akan bincang 2 perkara basic. Pertamanya makna sifat ataupun makna ciri yang ada pada Allah Ta'ala. Itu yang benda yang kita kena tahu, yang wajib kita tahu adalah makna ciri yang ada pada Allah Ta'ala. Malam ni kita nak tahu makna pengetahuan ataupun ilmu yang ada pada diri Allah. Yang keduanya, benda yang kita nak tahu yang kedua yang kita nak bincang ialah peranan. Kenapa kita nak bincang peranan ataupun fungsi ciri ataupun fungsi sifat ini? Kerana ketujuh sifat ini, ketujuh ciri ini, dia ada peranan. Ataupun mudahnya kita panggil ketujuh ciri ada peranan. Sebenarnya 7 ciri ini dia ada satu ciri yang tidak ada
ta'alluq. Yang ini hayah. Hayah dia tiada ta'alluq. Tapi umumnya kita sebut sifat ma'ani ini dia ada peranan dia, ada fungsi dia, ada bidang tugas yang perlu kita tahu. Baik, kita akan sebut dulu tuan-tuan makna. Ini yang paling basic yang kita nak kena tahu. Makna ilmun yang ada pada zat Allah Ta'ala. Makna ilmun yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kita tahu secara asas ilmu ini satu daripada 7 sifat ataupun ciri yang jenis ciri ini jenisnya ma'ani, jenisnya betul-betul ada di diri Allah. Maksud betul-betul ada ini kita dah sebut sebelum daripada ni, iaitu konsep wujudi. Apa dia konsep wujudi? Ada 2 perkara yang apabila kita sebut sifat yang betul-betul ada di diri Allah ini, kita panggil dalam bahasa akademiknya kita panggil sifat wujudi. Terbayan di minda kita tuan-tuan 2 konsep asas. Apa dia? Yang pertamanya, benda ini ataupun sifat ini dia mungkin ataupun boleh dilihat. Yang kedua, konsep wujudi yang kedua, dia mungkin ataupun boleh didengar. Kenapa? Kerana benda ataupun sifat yang ada dia boleh dikesan dengan panca indera. Secara umum tuan-tuan, kalau orang tanya kita apa maksud benda ada, sifat yang ada di diri Allah, apa maksud dia? Secara umum kita boleh jawab, maksud sifat ma'ani yang ada, yang betul-betul ada di diri Allah Ta'ala ini, iaitu sifat yang boleh dikesan dengan panca indera. Itu paling simple. Dan detail sedikit, sifat yang betul-betul ada di diri Allah yang boleh dikesan dengan panca indera. Sama ada panca indera zahir kita boleh kesan, ataupun kita boleh kesan secara dalaman, wujdan. Itu dia punya makna sifat yang wujudi ataupun sifat ma'ani. 7 sahaja tuan-tuan, 13 sifat Allah Ta'ala, 7 sifat ma'ani yang termasuk dalam sifat wujudi yang betul-betul ada, yang boleh dikesan oleh panca indera, sama ada panca indera zahir ataupun yang boleh dikesan secara wujdan, secara dalaman. Kita dah bagi contoh macam mana boleh dikesan secara dalaman ataupun contoh boleh dikesan secara zahir. Sebab itulah para ulama kita buat satu formula, kullu mawjudin yasihhu an yura wa yusma. Kullu mawjudin, tiap-tiap perkara mawjud, perkara yang betul-betul ada, yasihhu mungkin ataupun sah ataupun boleh untuk dilihat dan didengar sekiranya Allah Ta'ala buka hijab telinga kita dan Allah Ta'ala buka hijab mata kita. Kalau benda itu ada tuan-tuan, boleh dilihat. Kalau benda itu ada, boleh didengar. Begitulah kita bagi contoh sebelum daripada ni. Ini asas saja. Kalau benda itu boleh dirasa, kita boleh kecap dengan deria perasa kita. Kalau benda itu boleh disentuh dengan deria sentuhan kita, pun kita boleh diklasifikasikan benda itu ada. Seperti udara ataupun kita panggil angin tuan-tuan. Dia termasuk dalam benda yang wujudi, benda yang ada. Tak nampak lihat. Tak boleh dilihat. Angin tuan-tuan. Udara tak boleh dilihat, tetapi dia boleh dirasa. Kita rasa sejuk, kita rasa panas. Itu dia panggil sifat bagi iklim, sifat bagi udara. Suatu udara status dia wujudi, benda yang ada di sisi ilmul kalam. Begitu juga di dalam kategori sifat Allah Ta'ala, sifat yang paling basic ada 13. Ini yang qaul yang mu'tamad menurut mazhab Asy'ari. Adapun mazhab Al-Maturidi dia tambah lagi 7 maknawiyah. Tambah 7, tapi kita nak fokus 13 saja tuan-tuan. Adapun hal di belakang itu, maknawiyah itu kita akan bincang juga secara asas, secara ringkas. Maka kita tahu tuan-tuan, dia punya asas ilmun, qudrah, iradah, ilmun. Malah ni 3 ini asas dianya konsep wujudi. Maka makna dia sama. Apa makna yang kita perlu tahu?
ilmu ataupun pengetahuan ini qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita ni makna ilmu. Ini yang kita nak pegang dalam hati kita. Yang kata ilmu ni apa dia? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, tata'allaku bi syai'in ala wajhil ihatati ala ma huwa bihi duna sabqi khafai. Ini makna yang dinakalkan oleh ulama. Apa dia? Depan ni tuan-tuan sama saja. Marilah kita, sifat mana pun dia akan mula dengan tujuh sifat ni tuan-tuan, sama dia punya konsep dia. Dia akan mula dengan sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Kesemua 7 sifat inilah dia punya makna, intro kepada makna dia. Apa dia? Satu sifat wujudiyatun, yang betul-betul ada. Qa'imatun, ada di mana? Di diri Allah Ta'ala. Sifat ni tuan-tuan, dia berada di diri. Kenapa dia mesti berada di diri? Kerana sifat ini maqama bi ghairih, tu makna dia. Sesuatu perkara yang tidak boleh berada, tak boleh berada, tak boleh wujud secara berasingan tanpa menumpan diri. Maknanya tuan-tuan, keberadaan dan kewujudan sifat tak boleh untuk dia berada tanpa dia menumpan diri. Tak boleh tengok, tak boleh nampak ciri tanpa dia mesti melekat ataupun menumpan diri. Tak boleh dia nak berada seorang diri. Kalau dia boleh berada seorang diri tanpa menumpan diri, bermakna dia bukan sifat tuan-tuan, tapi dia diri. Zatun, apa makna zatun? Maqama bi ghairi, maqama bi nafsih, suatu perkara yang boleh berdiri sendiri tanpa menumpan diri yang lain untuk kewujudannya. Kita nak trace dia ada tuan-tuan, wujudnya dia, keberadaan dia, kewujudan dia, dia boleh ada sendiri tanpa perlu menumpan zat lain, bermakna dia diri. Ini beza. Dalam mazhab Ahlussunnah tuan-tuan, inilah antara faktor asas membezakan dengan mazhab lain. Kerana ada mazhab yang sesat, dia tidak mengakui bahawa Allah Ta'ala ini ada ciri. Allah melihat bukan dengan ciri, tetapi dengan diri Allah Ta'ala. Allah berkuasa bukan dengan sifat berkuasa yang ada pada diri dia, tetapi berkuasa dengan diri. Ini mazhab lain. Sebab tu kita selalu ulang tuan-tuan, kerana nak bagi clear kita punya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala tahu bukan dengan diri dia, tetapi Allah tahu dengan ciri yang ada pada diri dia. Dia panggil ciri pengetahuan, ilmu yang ada pada diri Allah Ta'ala. Allah berkuasa bukan dengan diri mazhab kita, tetapi Allah berkuasa dengan sifat di diri dia yang nama dia qudrah, yang Allah sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai', sesuatu perkara. Qadirun, Allah boleh mencipta sesuatu perkara dengan sifat qadir, dengan sifat perkuasa yang ada pada diri dia. Dia bukan berkuasa dengan diri. Sebagaimana pahaman Mu'tazilah, mereka berpahaman, mereka beriman Allah Ta'ala ini berkuasa dengan diri dia. Apabila Allah Ta'ala ada diri, dia boleh mencipta apa saja mengikut apa yang dia nak. Itu beza tempat-tempat antara perbezaan asas di antara mazhab lain, Mu'tazilah dan kita ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga yang kita nak bincang malam ni tuan-tuan, satu sifat yang wujudi, yang betul-betul ada pada diri Allah. Sifat ni dia berada pada diri. Maka kenapa tuan-tuan? Kerana sifat dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti berada pada diri Allah. Ilmun ini dia mesti berada pada zat Allah, pada diri Allah, tidak boleh bercerai. Ini bahasa ulama. Tuan-tuan tengok dalam kitab lama tuan-tuan, istilah dia akan guna
tidak boleh bercerai tanggal. Tu bahasa lama. Kita tak gunalah. Tuan-tuan terkejut guna bahasa lama ni. Jadi kita guna bahasa kita. Kerana bahasa ini dia anjal. Dia berubah mengikut kondisi. Tapi kitab tak berubah lah. Sama saja, ilmu dalam kitab sama saja. Setengah tu orang dia condemn. Dia kata apa kitab lama tak faham. Memang mana nak faham bahasa 500 tahun dulu. Dia hidup zaman sekarang. Tetapi ilmunya sama. Kita ambil ilmu dalam 200 tahun dulu. Cuma kita panggil apa? Kita cerita menggunakan bahasa terkini. Sama saja. Maksud bercerai tanggal ni orang dulu. Bahasa kita hari ni maksudnya dia tidak boleh berdiri sendiri tanpa berada pada diri. Dan sifat ini dia tidak boleh berpisah. Tu makna bercerai tanggal. Dia tak boleh berpisah. Kalau boleh berpisah bukan sifat, tuan-tuan, diri. Diri dia boleh berpisah. Dua diri boleh berpisah. Tetapi sifat dia tidak boleh berpisah. Putih, tuan-tuan nak tengok putih, tak boleh tanpa putih ini melekat pada diri, tanpa putih melekat pada dinding, tanpa putih melekat pada kopiah, tanpa putih melekat pada baju. Tak boleh. Putih ni berjalan putih saja. Kita tengok tiba-tiba terapun putih, bukan kopiah, putih. Apa dia tu yang terapun, tengok terawan-awangan? Putih saja, tidak ada. Mesti kapah yang putih, mesti kopiah yang putih, mesti nampak tuan-tuan pakai baju putih, kopiah putih. Kenapa? Kerana putih itu ciri, mesti dia akan nak nampak dia kewujudan putih, keberadaan putih, mesti dia berada pada diri, pada zat. Itu konsep sifat. Settle, tuan-tuan. Maka kita faham apabila sebut sifatun wujudiyatun qaimatun bizati ta'ala, ilmun ini satu sifat yang betul-betul ada, qaimatun bizatihi ta'ala, berdiri, yakni berada. Berdiri ni berada. Ini bahasa lama, tuan-tuan. Qaimah ni berdiri. Maknanya berada pada diri, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sifat yang wujudi, yang betul-betul ada pada diri Allah Ta'ala. Tata'allaku bi syai'in ala wajhil ihatati, yang berhubung kait. Kita baca makna, kemudian kita buat kesimpulan, tuan-tuan. Makna yang kita nak pegang, kesimpulan itu yang kita nak pegang. Kita baca dulu makna yang dibuat oleh ulama. Sifat yang betul-betul ada pada diri Allah, yang berhubung kait dengan sesuatu. Ini dia nak cerita peranan. Dia combine-kan dengan peranan. Kita baca dulu apa yang dinakalkan oleh para ulama kita, kemudian kita asingkan kesimpulan, tuan-tuan. Kita asingkan makna pengetahuan dan peranan pengetahuan. Kenapa dia terus combine, tuan-tuan? Ini secara asas. Secara asas, tuan-tuan, fardu ka'ain tak perlu kita detailkan ta'alluq. Tak perlu kita detailkan ta'alluq. Kita faham secara umum. Adapun ta'alluq itu kita nak faham secara detail. Kita nak mahir satu persatu dalam bidang ilmu akidah ini, maka kita kena tahu dia punya detail, makna, peranan, fungsi dan kesan ataupun natijah kepada fungsi dia. Itu detail. Tapi kita tidak berhajat untuk bahas secara detail. Permulaan ini kita bincang secara umum, untuk kita pegang basic dulu, bagi kita faham ciri-ciri Allah Ta'ala ada 13 ini. Secara asasnya kita faham dan kita boleh pegang. Maka pegangan itulah yang membetuli dengan sebenar. Itulah dia panggil iman. Iman ni benda yang kita pegang, apa yang kita faham. Sebab itulah kita dah baca di awal dulu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, percaya dan i'tiqad. Dia ada dan. Wajib tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad. Apa dia? Yang wajib dia percaya dan i'tiqad ini secara tafsil akan 13 ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala. Statement ini merujuk kepada, tuan-tuan, dua benda. Pertama, tuntutan kita untuk faham
Percaya. Percaya ni dipanggil faham. Kita percaya, kita faham secara tafsil, secara detail tentang 13 ciri yang ada pada diri Allah. Itu satu. Yang kedua, dan. Bukan saja percaya tuntutan kita. Allah Ta'ala tuntut kepada kita bukan sekadar untuk percaya, untuk faham tentang 13 ciri yang ada pada Allah, tetapi dan i'tiqad. Ini tuntutan. Dan berpegang dalam hati kita apa yang kita faham. Percaya ni faham. Dan i'tiqad, dan kita pegang apa yang kita faham tentang ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan sebanyak 13. Maka itulah dia panggil iman. Iman ini tuan-tuan merujuk kepada dua benda, bukan satu saja. Bukan iman ini merujuk kepada kepahaman, bukan pegangan, tidak. Dia mesti dua. Dia mesti faham dan pegang apa yang kita faham. Kalau nak pegang tak faham, tak dinama iman juga. Dia panggil pegangan yang tidak membetuli dengan syariat yang sebenar. Tidak dinamakan iman. Kenapa? Kerana apa yang dia pegang menyalahi dengan yang sebenar, menyalahi dengan perkara yang sebenar. Itu sebab tu kita kena cari, berusaha mencari ilmu sehingga kita faham, barulah kita boleh pegang. Pegangan tuan-tuan, kita pegang apa yang kita faham, itulah dia panggil iman. Dia panggil percaya. Umumnya iman ni tuan-tuan percaya. Apabila kita panggil iman, merujuk kepada benda yang kita percaya. Apa dia benda? Ciri ketuhanan yang kita percaya dalam hati kita berkaitan dengan ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan. Itu umum. Tetapi detailnya dia panggil percaya dan pegang. Mana dalil tuan-tuan? Sebab itulah di dalam ilmu tauhid dia ada nama dia akidah. Ada nama ilmu akidah. Apa makna akidah? Akidah ini merujuk kepada pegangan. Pegang, apa dia pegang ni? Benda yang dia pegang. Mesti ada benda yang dia pegang. Benda yang dia percaya dan benda yang dia pegang inilah merujuk kepada apa? Ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan. Dan pegangan ini, apa yang dia pegang dan hati dia ini, apa yang dia percaya dalam hati dia ini, membetuli dengan panduan syarak. Maka itulah dia panggil iman. Kita ini tuan-tuan proses untuk mencari benda ataupun ciri ketuhanan untuk melekatkan, menyempurnakan iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita dah ada iman, cuma nak menyempurnakan iman kita. Bukan orang mengaji ilmu akidah ni tak ada iman. Bukan tak ada iman, kufur. Dia nak menyempurnakan iman dia. Percaya ni secara umum tak berapa clear lagi. Tentang satu persatu, tak apa kena Allah Ta'ala banyak ciri-ciri yang tak apa clear lagi. Maka dia kena usahakan bagi clear satu persatu ciri. Itu tugas kita mencari ilmu akidah mengikut metodologi yang dirumuh oleh ahli sunnah wal jamaah, yakni mazhab kita al-Imam Asy'ari dan al-Maturidi. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Dia ada dua benda. Pertamanya sifat, yang keduanya peranan. Satu sifat yang betul-betul ada pada diri Allah yang berhubung kait dengan sesuatu secara ihatah ataupun inkishaf. Ini peranan ataupun ta'alluq ilmu, dia ta'alluq inkishaf. Secara meliputi tentang hakikat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tahu. Baik, ini dia punya makna secara ilmiah. Baik, secara kesimpulan mudah tuan-tuan kita faham. Kalau kita baca makna tu, maka kita tak berapa clear lagi. Yang nak clear kena kita buat kesimpulan. Baik, kesimpulan tuan-tuan, ada dua benda kita nak bincang malam ni. Pertamanya makna ilmun. Makna ilmun. Yang kita kata Allah Ta'ala ni mempunyai satu sifat daripada 7 sifat yang jenis ada, ataupun satu sifat daripada 13 sifat. Itu umum 13. Tapi kita nak fokus sifat ma'ani 7 saja yang betul-betul ada di diri Allah.
Ilmu ini satu sifat daripada 7 sifat. Apa dia ilmu? Mudah tuan-tuan nak pegang ilmu ini. Sifat yang ada di diri Allah Ta'ala, yang nama dia ialah pengetahuan. Tak faham lagi tuan-tuan, pengetahuan tak faham lagi. Baik. Apa makna pengetahuan di diri dia? Dengan sebab pengetahuan ini dia boleh tahu. Tahu itu tuan-tuan peranan. Sekejap lagi kita akan bagi contoh kita, konsep kita. Dia berbeza sedikit dengan kita, tapi konsep sama. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Satu sifat ilmu ini, dia satu sifat yang ada pada diri Allah, yang bernama sifat ini, nama dia ialah ilmun ataupun pengetahuan. Apa dia pengetahuan? Kita tak faham lagi tuan-tuan. Itu segmen yang paling simple, tak faham lagi. Maksud pengetahuan ni tuan-tuan, di diri kita ini kita ada keupayaan, kemampuan untuk mengetahui sesuatu benda. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Sifat ni sifat Allah Ta'ala ada. Belum kita bincang peranan dia, belum kita bincang apabila dia tahu tuan-tuan, apabila dia ada sifat keupayaan untuk dia tahu, menyebabkan dia boleh tahu segala benda. Biar dulu dia peranan, biar dulu kita bincang sifat yang ada pada diri dia. Ilmu ni tuan-tuan, yang kita sebut pengetahuan, satu sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala. Apa maksud pengetahuan? Dia merujuk kepada keupayaan, kemampuan Allah Ta'ala, keupayaan, kemampuan untuk mengetahui sesuatu perkara. Walaupun dia belum, contoh-contoh, walaupun dia belum tahu. Tapi tidak adalah, semua Allah Ta'ala tahu. Ni nak bagi contoh saja. Macam tuan-tuan, kita tuan-tuan sama, apabila kita bincang, kita mudah nampak tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan ada sifat ilmu dalam diri tuan-tuan. Saya tak nampak, tapi tuan-tuan boleh kesan, dia panggil wujudan. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan ada sifat ilmu dalam diri. Apa dia sifat ilmu dalam diri tuan-tuan? Walaupun tuan-tuan tak tahu. Contoh, apabila saya sebut samaratus sifat, diri kita ini dipanggil, ni contoh saja. Nak bagi contoh tuan-tuan ini, ada ke tak ada sifat ilmu? Konsep kita dulu. Kita sebut tadi, ilmu ini merujuk kepada keupayaan, kemampuan untuk mengetahui suatu benda. Sebab tu Allah boleh tahu, kerana dia ada sifat ini. Dia boleh mengetahui, dia boleh tahu sesuatu perkara, meliputi. Tahu tu pula secara inkishaf, nyata, terang dan jelas. Itu dia punya peranan dia. Kenapa dia boleh berperanan? Dia boleh berfungsi. Dia boleh tahu secara jelas. Dia boleh tahu secara terang. Dia boleh tahu secara nyata. Kerana dia ada sifat ilmu. Apa sifat ilmu? Keupayaan dan kemampuan untuk dia tahu. Itu dia punya sifat dalaman dia. Sebab tu dia boleh mengetahui. Contoh kita tuan-tuan. Tuan-tuan ini ada sifat keupayaan untuk tuan-tuan tahu, walaupun tuan-tuan masih belum tahu. Tuan-tuan masih belum tahu banyak lagi benda yang jahil dalam ilmu akidah. Tapi adakah tuan-tuan tidak ada sifat ilmu? Ada. Kalau tuan-tuan belajar akan tahu. Kenapa tuan-tuan belajar akan tahu? Kerana tuan-tuan dalam diri tuan-tuan ada sifat pengetahuan, keupayaan untuk tuan-tuan tahu kalau belajar. Itu dipanggil sifat ilmu. Tetapi kalau orang gila tuan-tuan, orang bodoh, dia tidak ada keupayaan untuk mengetahui. Allah tak bagi kepada dia. Akal dia Allah tak bagi. Peranan akal dia tak berperanan. Macam orang bodoh dan orang gila. Ajarlah tuan-tuan berpuluh tahun sekalipun, dia tak akan pandai. Dia tak akan tahu. Kenapa? Kerana di dalam diri dia tidak ada sifat ilmu. Allah tarik sifat ilmu pada diri dia. Ataupun memang Allah tak bagi dari awal lagi sifat ilmu dalam diri dia. Belajarlah, dia tak akan reti. Walaupun tuan-tuan banyak lagi istilah-istilah dalam ilmu akidah tak pandai, jahil, tetapi tuan-tuan ada sifat ilmu. Maknanya,
keupayaan, tuan-tuan, ada keupayaan, kemampuan untuk tahu kalau belajar. Sekarang banyak lagi orang sebut samarah jannah, samaratus sifat tak tahu apa. Orang sebut ta'alluq tak tahu apa lagi. Orang sebut ma'nawiyah tak tahu apa lagi. Orang sebut wujudi tak tahu apa lagi sebelum ni. Tapi setelah belajar tahu sebut wujudi, terbayan kerangka wujudi dalam minda kita. Kenapa dia tahu? Dulunya tak tahu kerana dia dalam diri dia ada sifat ilmu, yakni keupayaan untuk tahu. Kalau kita, tuan-tuan, kita panggil akal, peranan akal kita Allah berikan, ada peranan akal, ada fungsi akal kita. Ini contoh saja. Allah Ta'ala dia mengetahui tidak melalui proses dan tidak melalui alat. Macam kita, tuan-tuan, proses. Tuan-tuan nak tahu kena ada proses. Apa proses kita? Proses kita pertama kena ada alat. Apa dia alat? Minda. Kalau minda berfungsi, minda ada sifat yang Allah berikan kepada minda kita fungsi, maka kita boleh mulakan langkah atau proses. Apa proses? Yang pertamanya belajar. Belajar itu, tuan-tuan, kalau kita proses untuk mengetahui sesuatu benda yang kita jahil. Tetapi Allah dia tahu tidak melalui alat, bukan ada alat, dan dia tahu bukan melalui proses. Allah tak perlu belajar. Dan Allah tidak ada alat untuk dia tahu. Ini cara tahu itu. Allah Ta'ala ini dia tahu tidak sama dengan kita. Baik, settle, tuan-tuan. Pertama, last sekali sebelum kita dah nak dah insya. Last sekali penutup, tuan-tuan, kita nak sebut peranan. Peranan kepada ta'alluq. Peranan ni dia inkishaf ni, tuan-tuan, perlukan ulangan. InsyaAllah akan datang kita ulang lagi. Biasalah standard, tuan-tuan, tauhid ni ta'alluq, inkishaf, nyata terang, tak berapa terang lagi. Tahu ni peranan fungsi ataupun peranan sifat, fungsi sifat ilmu ini, tuan-tuan, cara Allah tahu, dia tahu secara inkishaf, secara nyata, secara terang, meliputi semua perkara, sama ada wajib, sama ada mustahil pada akal ataupun harus pada akal. Dia ada beberapa poin di sini, tuan-tuan, ini kita perlu tahu. Malam ini kita akan jelas dulu, mungkin akan datang saya ulang sekali lagi untuk bagi lebih detail. Dia ada beberapa poin yang kita kena tahu di sini. Peranan ini, tuan-tuan, dalam peranan ini kita kena tahu beberapa item ataupun poin untuk lebih clear. Memang kita umum, kita sebut peranan sifat ilmun, fungsi sifat ilmun, bidang tugas sifat ilmun. Itu umum. Dan kita tahu secara umum fungsi dia, iaitu dia berfungsi untuk mengetahui secara nyata, jelas, terang segala perkara meliputi 3 benda. Itu umum. Secara umum begitu. Dalam kitab mana pun, tuan-tuan, itulah statement secara umum. Tetapi, tuan-tuan, kita nak bagi faham segmen umum itu perlu kepada pendetailan beberapa poin. Poin yang pertama, tuan-tuan kena tahu peranan dia dulu. Jangan bertukar dengan sifat. Sebab tu saya ulang banyak kali, tuan-tuan, kita nak faham secara umum, tuan-tuan, cukup kita memahami sifat, walaupun tuan-tuan tak berapa nak faham peranan dia, tak apa. Lepas tuntutan kita dengan Allah Ta'ala untuk mengetahui ciri yang ada pada diri Allah. Dengan sebab ciri pengetahuan yang ada pada diri dia, dia boleh mengetahui secara nyata dan jelas. Secara nyata dan jelas perkara, semua perkara yang melibatkan 3 perkara. Itu umum. Tuan-tuan tak apa nak clear segmen itu. Tapi tuan-tuan dah clear sifat dan ciri pengetahuan yang ada pada Allah. Cukup tuntutan fardu ain kepada kita. Cukup untuk tanggungjawab untuk mengetahui ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Poin yang pertama, tuan-tuan, yang kita kena tahu ialah peranan dia. Apa dia peranan? Baik, ta'alluq ilmu, iaitu peranan ilmu. Jadi peranan ilmu ini, tuan-tuan,
Dia berperanan untuk mengetahui sesuatu perkara yang maklum. Ini poin yang pertama yang kita kena tahu. Yang maklum ataupun yang real. Dalam bahasa akademik dia panggil yang nafsil amri, yang real. Ini yang perlu didetailkan. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Ini tempat kata kunci yang perlu kita jelas di dalam ciri ilmu ini. Kalaulah umum kita dah tahu. Umum tuan-tuan, Allah Ta'ala mengetahui secara nyata dan terang perkara. Semua perkara. Perkara itu apa? Yang kita nak jelas. Perkara yang maklum. Perkara yang real. Bukan perkara yang ghaira maklum. Bukan perkara yang tidak real. Ini yang kita perlu detailkan. Walaupun dia bukan menjadi tuntutan fardu ain, tetapi sekadar info tambahan untuk tuan-tuan lebih clear, lebih awak panggil confident, pegang peranan sifat Allah Ta'ala. Kalau peranan sifat ilmu, kalau peranan umum tuan-tuan dah selalu baca di dalam kitab manapun, itulah peranan umum, iaitu Allah mengetahui. Apabila dia tahu dia ada sifat pengetahuan tuan-tuan, dia boleh mengetahui secara nyata. Bukan kabur, bukan samar. Secara nyata. Ini inkishaf. Secara nyata, secara jelas, secara terang. Apa dia? Meliputi segala perkara yang tiga. Maka yang kita nak jelas kata kunci satu je tuan-tuan malam ni. Segala perkara yang tiga itu perkara yang maklum, perkara yang real. Kerana ada juga perkara yang tidak real. Itu bukan bidang tugas Allah Ta'ala. Allah tak perlu tahu perkara yang bukan maklum. Baik, mana contoh tuan-tuan real? Ini kita nak detailkan sesuatu perkara yang Allah tahu. Kalaulah kita tak detailkan maklum, tuan-tuan akan kesamaran perkara itu. Di mana tuan-tuan untuk menjawab dakwah orang tanya kita, adakah Allah Ta'ala tahu dia ada anak? Soalan dia pusing sekejap je. Ini orientalis. Dia bijak tuan-tuan, orientalis. Dia mengkaji. Kemudian dia akan mengemukakan soalan untuk memerangkap kita. Ini kerja orientalis barat. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan dalam ciri kudrah. Orientalis tanya kita, Allah Ta'ala berkuasa? Ya, kita jawab Allah Ta'ala berkuasa. Dia tanya kita, boleh tak tidak Allah mencipta isteri dia ataupun anak dia? Kalau kita jawab tak boleh, itu bukan jawapan yang tepat. Dan itulah jawapan yang dia nak. Kalaulah Allah Ta'ala tak boleh cipta anak dia, tak boleh cipta isteri dia, bermakna Allah yang kamu sembah ini lemah. Sedangkan kamu mengatakan Allah yang kamu sembah mempunyai sifat yang nama dia qudrah, berkuasa. Dia boleh berkuasa mencipta apa saja. Bahaya di situ. Kita kata mencipta apa saja, sebenarnya peranan qudrah dia ada bidang tugas dia. Dia bukan mencipta semua perkara. Dia hanya mencipta perkara yang mungkin, yang harus pada akal. Dia tidak berperanan dan berfungsi pada dua perkara, jadi perkara mustahil dan perkara wajib. Ini cara untuk kita jawab orientalis tak. Dan orientalis akan tanya kita dalam isu ilmu. Dia kata, adakah Allah tahu dia ada anak? Kita kata Allah tak tahu dia ada anak. Sedangkan alimun, orientalis tuan-tuan, dia cekak baca Quran berbanding kita. Ada yang hafaz Quran, ini orientalis barat. Sebab tu tuan-tuan, di fakulti pengajaran Islam, antaranya Oxford University tuan-tuan, dia orientalis barat ini, mereka menyelusup masuk sebagai student untuk mengkaji Islam. Dan mereka nak guna ilmu itu untuk tikan balik kita. Bukan nak guna, nak faham betul, tidak. Inilah tempat-tempat yang kita perlu faham. Dia kata kalau Allah Ta'ala ada ilmu, kalau Allah tak tahu dia ada anak. Sedangkan Allah kata alimun, innallaha ala kulli syai'in alimun, maha mengetahui. Takkan dia tak tahu dia ada anak?
Jawab dia tuan-tuan, Allah Ta'ala ini dia ada anak, bukan takluk dan bukan peranan, bukan bidan tugas ilmu. Yang bidan tugas ilmu apa dia? Yang benda yang real. Apa dia benda real tuan-tuan? Allah ini benda yang real di diri dia, dia tidak ada anak. Kenapa dia tidak ada anak? Kerana kita dah bahas dalam wahdaniyah, konsep keesaan diri, keesaan ciri dan keesaan perbuatan. Allah Ta'ala ini istihalah, benda yang tidak layak pada dia, tuan-tuan. Dia tidak berbilan. Diri dia ni tunggal. Dan antara lain diri dia ini tidak ada anak. Istihalah. Apa dia istihalah? Tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak berbilan. Itu semuanya istihalah, bukan mustahil. Maknanya yang real pada dia itu peranan dia. Dia tahu diri dia tidak ada anak, dia tahu. Kalau ada anak, dia tak tahu. Bukan dia jahil, tuan-tuan. Kenapa bukan jahil? Allah tak tahu dia ada anak. Kerana ada anak bukan maklum. Ini kata kunci saya nak jelaskan, tuan-tuan. Perkara yang real pada diri dia, tuan-tuan, nafsil amri pada diri dia, ada anak ataupun tidak ada anak. Tidak ada anak itu adalah realiti pada diri dia. Maka dia berperanan pada perkara mustahil yang maklum. Apa dia? Yakni istihalah, perkara yang real pada diri Allah. Tidak ada anak itu realiti yang ada, yang sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Kalau ada anak, itu bukan benda real. Maka dia tidak berperanan dan bukan tugas ilmu untuk mengetahui perkara yang tidak termasuk dalam bidang tugas dia. Maka tidak boleh kita katakan Allah jahil dan Allah lemah kerana dia tidak tahu dia ada anak. Baik. Itu dipanggil perkara yang maklum, iaitu sesuatu perkara yang realiti ada. Sama ada perkara wajib. Mana contoh perkara wajib? Kita bagi contoh satu, tuan-tuan. Dia tahu perkara wajib. Ada 3 perkara. Yang statement umum, tuan-tuan, Allah dengan sifat ilmu yang ada pada diri Allah, Allah mengetahui secara nyata dan terang ataupun jelas, meliputi perkara yang wajib dan perkara mustahil dan perkara yang harus. Makna perkara itu, yakni perkara yang maklum, perkara yang realiti, itu maklum. Mana contoh, tuan-tuan? Allah tahu perkara yang wajib. Perkara yang wajib Allah mengetahui tentang hakikat diri dia. Dia tahu, tuan-tuan, berada dalam bidan kuasa ataupun bidan ilmun. Dia mengetahui tentang hakikat. Apa dia hakikat? Yang real, sebenar-benar keadaan diri dia, dia tahu. Meliputi diri dia ni, tuan-tuan, dia tahu. Diri Allah dia tahu. Dan juga segala sifat ataupun ciri yang ada pada diri Allah, Allah Ta'ala tahu. Hakikat, sebenar-benar diri Allah, Allah tahu. Dan sebenar-benar ciri yang ada pada diri Allah, Allah tahu. Ini bersalahan dengan kita. Kita ni tahu separuh saja, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tahu beberapa item saja. Diri kita pun, tuan-tuan, hakikat kita tak mampu untuk mengetahui secara ihatah, meliputi diri kita, kita tak tahu. Tetapi Allah, tuan-tuan, peranan dia, takluk dia secara inkishaf, secara dia panggil ihatah, meliputi diri dia ni, semua perkara dia tahu. Ini bahaya. Dan yang kedua, perkara mustahil, Allah tahu tentang diri istihalah ataupun diri kemustahilan. Mana contoh dia? Istihalah tu yang kita bagi contoh tadi. Allah Ta'ala tahu tentang ketiadaan isterinya bagi diri dia. Dia tahu. Perkara istihalah dia tahu. Perkara yang tidak layak bagi dia itu dia tahu. Dan last sekali, dia tahu tentang perkara yang harus. Kalau perkara mustahil, perkara yang tidak layak bagi dia.
Dan perkara yang mustahil ini mudah tuan-tuan, perkara mustahil ini banyak. Allah Ta'ala mencipta apa saja, itu dipanggil perkara mustahil. Selain daripada wajib dan selain daripada istihalah, itu perkara mustahil. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan lain kali saya akan ulang sekali lagi dia punya bidan tugas ilmu ini sebelum kita masuk bidan ataupun sebelum kita masuk sifat yang ke-10. Kita ada 3 lagi tuan-tuan, tak lama dah. Ada 3 ciri lagi. Sebab tu ciri yang ke-9 ini kita akan ulang sekali lagi, dan kita akan cuba compare dengan konsep kita. Kita tahu konsep umum saja. Kita tahu secara jelas, secara nyata. Apabila orang beritahu kepada kita, maka kita pun faham, tahu secara jelas, secara nyata benda yang kita tahu. Itu maksud inkishaf ataupun ihatah, peranan yang ada pada Allah. Dia tahu secara jelas meliputi perkara, hakikat perkara yang sebenar-benar, perkara mustahil dan perkara harus dan perkara yang wajib pada akal. InsyaAllah akan datang kita akan ulang sekali lagi yang dimaksudkan perkara maklum dan perkara bukan maklum. Kita faham apa dia istihalah, perkara yang layak, yang tidak layak bagi Allah, dan perkara yang mustahil. Dia beza tuan-tuan, beza di antara tidak ada isteri dengan ada isteri, itu beza. Allah ada isteri, itu Allah tak tahu. Maksudnya itu bukan bidang tugas dia. Tapi tidak ada isteri, ketiadaan isteri bagi zat Allah Ta'ala, itu berada di bawah bidan kuasa ilmun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.